Satu kitab yang namanya Rihlatun ila Daril Akhirah, perjalanan menuju akhirat, yang mengandungi kisah Imam Mahdi yang ditunggu serta Dajjal yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abu Ammar. Mungkin Mesir baru ni beli kitab ni, yang cukup baik, yang menyebut tentang perjalanan manusia untuk menuju ke akhirat, lebuh raya manusia untuk menuju ke akhirat. Apakah perkara-perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan berlaku sebelum daripada berlakunya kiamat, ketika berlakunya kiamat, dan apabila manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklumat seperti ini kita tidak akan dapati daripada manusia, kerana manusia dalam hidup ini manusia belum dimatikan oleh Allah, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kita melalui hadis-hadisnya. Kerana Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan daripada wahyu yang dikurniakan oleh Allah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, melainkan ia merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ambil maklumat ini daripada manusia sebarangan tak boleh. Nak ambil daripada utusan Malaysia kau tak ada. Maklumat seperti ini merupakan wahyu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masyahidu ahli al-asyam yaumal qiyamah, keadaan orang-orang yang berdosa bila tibanya hari kiamat. Dalam bab ini penulis menyatakan situasi ataupun kategori-kategori orang-orang yang melakukan dosa-dosanya besar di dunia, bagaimana mereka akan dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Yang pertama ialah orang-orang yang membunuh manusia dengan tidak benar. Man qatala nafsan bighairi haqqin. Yang pertama ialah orang yang bunuh manusia dengan tidak hak ataupun dengan tidak benar. Maksudnya dalam Islam seseorang itu boleh dibunuh, tapi hendaklah dengan sebab yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Contoh, dia bunuh orang, hakim menjatuhkan hukuman pada dia bunuh balas, maka si pembunuh balas ini tidak dianggap sebagai membunuh bighairi haqqin. Nah, bunuh balas dalam Islam, orang yang membunuh hendaklah dibunuh balas. Wal hurumatu qisas, satu qisas daripada Allah Ta'ala. Dan nak bunuh pula ini, kalau ikut hukum syariat, apa yang berlaku pada hari ini dengan hukuman gantung. Kalau ikut maqasidus syariah, ikut syariat tidak sesuai dengan syariat. Nah, dalam Islam jika orang itu nak dihukum bunuh, hukuman yang paling sesuai ialah pancung. Pancung. Kenapa dengan pancung? Bila pancung akan menyebabkan kesakitan dia tu sikit. Sebab tu binatang kalau nak dimakan hendaklah disembelih. Nah, tidak katak dak, tidak tembak dak, sembelih. Nabi sebut wa iza zabahtum fa ahsinu zibha. Bila kamu menyembelih, hendaklah kamu mencantikkan penyembelihan. Cari pisau hak tajam. Tak boleh pisau tupu, tak boleh. Nah, lama berubah dah, lembu-lembu duduk molek dah. Berubah molek dah. Teh air tupu majuk lain. Pisau tu pisau tajam, kerana sekali letak terus dia sapa kepada orang dia. Letak sekali ya, sembelih sekali. Dan hendaklah disembelih. Seekor binatang itu tidak boleh disembelih di hadapan binatang-binatang yang lain, tak boleh. Ni adat kita melih. Nah, bila kita melih lembu tak boleh tunjuk depan lembu lain, nak giliran lembu pula tak depan dak. Benda ni adat-adat dalam penyembelihan. Adat dalam penyembelihan. Kerana apa tuan sekalian? Kerana Nabi sebut apabila kamu menyembelih, hendaklah kamu menyembelih dengan cara yang terbaik. Fa ahsinu zibha. Cari pisau hak tajam. Nah, kemudian menyembelih pula tidak boleh disembelih di hadapan binatang-binatang yang lain. Walaupun dia menatap, tapi dia juga ada satu perasaan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Ada tempat-tempat tertentu.
Menatai ni walaupun dia menatai, dia ada emosi, ada perasaan. Ada emosi, ada perasaan. Sebab tu tuan sekalian, menatai ni dia sayang ke anak dia kerana dia ada perasaan sayang. Ada perasaan-perasaan tertentu yang Allah Ta'ala campurkan ke dalam diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka sebab itulah dalam Islam, kalau nak dibunuh, seorang itu nak dihukum bunuh, cara terbaiklah pacung. Sebab bila dia pacung, kesakitannya kurang. Kesakitannya kurang dan dia akan cepat untuk menemui kematian. Cepat. Sebab tu disebut dalam satu kajian, wallahu a'lam, seekor binatang yang disembelih, bila kita sembelih dia, darah akan keluar. Pada masa itu sakit tu tak siapa lagi. Bila darah semakin banyak keluar, dia akan mula rasa sakit pada saat kelima, saat keenam. Pada masa tu darah sudah pun banyak dah keluar dan dia akan mati ataupun dia akan mampu, natai dia mampu lah. Dalam tempoh masa yang sekejap. Ahli sains dia buat cara dia tu, dia alat mengesan kesakitan. Dia tepek alat ni, satu binatang yang tidak disembelih, yang dibunuh dengan cara lain, satu binatang yang disembelih. Ternyata binatang yang disembelih ini mencatat kadar kesakitan yang dah. Ini cantiknya Islam. Dan sembelih ni pula mengeluarkan darah-darah. Binatang yang tidak disembelih, kalau tidak disembelih, darah tidak keluar. Dan beberapa saat selepas dia mati, darah ini akan bersatu dengan daging dia. Daging itu dimakan, menyebabkan mudarat kepada manusia. Ini hebatnya syariat Islam. Islam suruh sembelih. Islam tak benar kita nak makan binatang ni, kita tembak, kita kata tak boleh. Merujuk kepada tajuk kita ini, seorang itu nak dibunuh, hendaklah dibunuh dengan cara yang paling ihsan, dengan cara yang paling baik. Sebab tu setengah orang dibunuh dengan cara yang tidak baik. Kalau tuan tengok dalam YouTube ada apa nama dia, tunjuk gambaran bekas Presiden Iraq Saddam Hussein yang digantung. Nak maksudnya digantung tu, orang lain ni kalau biasa kena gantung ni, dia pakar penutup tu. Dia tidak dipakaikan penutup, dia pun tak nak dipakaikan penutup. Bering. Ini orang bering, letak ditekak dia ni, kemudian nak gantung dia ni, supuh dulu ni. Dia pula nak kena duk tali gantung, dia tekak tu, supuh balik pada orang. Allahu akbar. Dia supuh. Setengah orang kalau kita kecek lah dengan orang petugas ni, biasa kalau orang nak digantung ni, daripada bilik akhir dia tu, nak heret tubik tak boleh jalan dah, kena heret. Nak tubik tak boleh nak jalan dah, kena heret. Takut nak cacat pun tak boleh, nak duduk diri pun tak boleh dah, saat-saat akhir. Kata sekalian, ni Saddam Hussein ni berdiri tegak lagi, orang supuh dia dah supuh balik orang. Tapi nak ceritanya bahawa menyupuh pada orang nak mati ni, menyupuh pada orang nak digantung ini, bukan satu-satu daripada, bukan adab daripada adab hukuman di dalam Islam. Nak bawa tuan sekalian. Ini cara ni. Baik. Maka disebut dalam Al-Quran, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima. Siapa yang bunuh orang-orang mukmin dengan cara sengaja, dengan tidak benar, dengan tidak syar'i, maknanya tak sepatut dia bunuh tapi dia bunuh muta'ammidan, dengan cara sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka ganjarannya, balasannya, dia akan berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala marah kepada dia, wa la'anahu, dan Allah Ta'ala melaknat dia, wa a'dalahu azaban azima, Allah Ta'ala sediakan kepada dia azab yang besar. Tuhan marah dan Tuhan laknat. Marah lagi, laknat lagi. Ini bukan satu benda yang kecil, ini benda besar. Capu laknat, marah sekali. Laknat dengan marah ni beza. Sebab tu dalam Islam, bila seorang lelaki, contoh seorang suami, dia tuduh isteri dia berzina. Suami tuduh isteri dia berzina. Biasanya tuan sekalian, seseorang yang menuduh orang berzina hendaklah datangkan 4 orang saksi. Ni wajib. Dia kena buat mari saksi. Tak
Tak cukup sekadar video hitam putih, tak cukup. Nah, dia kena bagi saksi, 4 orang saksi yang adil. Tetapi Allah Ta'ala bagi pengecualian. Seorang suami yang menuduh isterinya berzina, dia diberikan pengecualian untuk tidak datangkan saksi. Nah, sebab seorang suami dia tahu kemampuan dia setara mana. Kabar-kabar boleh anak. Nah, kabar-kabar boleh anak. Tengok isteri boleh anak. Nak kaya cerita kat orang tak boleh. Nak kau kata, tapi hamba tahu hamba ni setara mana. Contoh dah, kita tahu seorang suami tahu setara mana, tiba-tiba boleh anak. Tidak hak dia. Nah, moga dia behel tok Ali juga tapi tak jadi gitu. Kau mana nak. Jadi dia tahu, seorang suami dia tahu isteri berzina. Maka dalam Islam, seorang suami yang menuduh isteri berzina, Allah Ta'ala bagi keluasan pada dia untuk dia tidak datangkan saksi, tetapi dia dikehendaki bersumpah. Sumpah lagu mana? Dia kena bersumpah selama 4 kali bahawa isteri yang berzina. Hendaklah dia bersumpah dengan 4 kali, wallahi wattallahi wabillahi, saya termasuk di kalangan orang yang benar, dan isteri saya sekian. Dia kena bersumpah 4 kali bersumpah. Dan kali yang kelima, wal khamisata anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Kali kelima dia kena bersumpah laknat Allah ke atas saya sekiranya saya termasuk di kalangan orang-orang yang berbohong. Laknat. Nah, dia kena bersumpah atas nama tu. Dia kena kata yang kelima, kali kelima, laknat Allah Ta'ala pada saya kalau saya pelawak, tu laknat saya. Isteri pada masa itu sudah termasuk di kalangan orang-orang yang bersalah. Sebab suami bersumpah. Nah, bila suami bersumpah, isteri dianggap bersalah. Dan isteri berhak dikenakan hukuman berasaskan perbuatan zina, kecuali isteri bersumpah balah. Mana? Bui pula kelanggaran kepada isteri untuk bersumpah balah. Kata Wira Hitam WHP 1021, orang nak akak jual dah. Nah, Wira Hitam WHP 1021. Tuan-tuan sekalian, isteri dibenarkan bersumpah. Kalau dia tak bersumpah, dia dikenakan hukuman. Bagaimana sumpah dia? Dia kena bersumpah bahawa sebanyak 4 kali, wallahi watallahi, saya tidak berzina, suami saya berbohong. Dia kena bersumpah sebanyak 4 kali. Dan kali kelima, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Dan kali kelima, ghadab Allah, kemarahan Allah ke atasnya kalau suaminya termasuk di kalangan orang-orang yang benar. Maknanya kalau suami dia benar, nah, dia kena bersumpah kali kelima ni. Kalau untuk lelaki dia benar, Allah Ta'ala akan marah kepada dia. Perhatikan tuan-tuan sekalian perbezaan kalimah yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Tuhan guna kalimah untuk suami laknatullahi alaihi, laknat Allah ke atasnya. Tetapi Tuhan guna kalimah untuk isteri, ghadiballahu alaiha, kemarahan Allah ke atasnya. Nah, kemarahan Allah Ta'ala. Walaupun dari sudut berat dua-dua, tapi ada beza. Yang memulakan tuduhannya siapa? Yang memulakan tuduhan ialah suami yang menuduh isteri ni yang berzina. Maka dia menghadapi bebanan pembuktian yang berat. Nah, maka Tuhan guna perkataan laknat. Artinya, mung ni kalau pelawak, aku laknat kamu. Tetapi isteri sekadar mempertahankan diri dia. Dia pertahankan diri dia. Dia tak perlu guna perkataan berat-berat. Dia tak perlu guna perkataan yang teruk-teruk. Kerana dia pertahankan diri dia, maka cukup sekadar dia menggunakan perkataan ghadaballahi 'alaiha, kemarahan Allah ke atas saya kalau saya termasuk di kalangan orang yang berbohong. Allahu akbar. Ni hukum Islam. Islam letak ke hukum lagu ni. Suami bersumpah, isteri bersumpah. Suami tuduh isteri, isteri pertahankan diri dia bersumpah. Dan lepas pada tu, selepas daripada itu, suami dan isteri ini bercerai secara automatik dan tidak akan dapat bersatu selama-lamanya. Dan tak boleh nak nikah. Tak marilah Cina buta ke, Melayu buta ke, tak boleh. Dan dia beza hukum dengan talak. Talak ni 1, 2, 3 habis lepas tu nikah dengan orang lain, kemudian lepas pada tu boleh kahwin balik lain. Tetapi dalam bab ini, dalam bab mula'anah, sumpah mula'anah, dalam bab zina, tuduhan zina ini, suami tuduh isteri, isteri tuduh isteri, pertahankan diri dia, bersumpah balik.
maka tuan-tuan sekalian, kedua-duanya berpisah secara automatik dan tidak dibenarkan bersatu selama-lamanya. Bagaimana Allah Ta'ala membuktikan tuduhan ini benar atau tidak? Terpulanglah kepada manusia lepas pada itu buat penilaian. Dan buat penilaian sendiri. Biasanya disebut oleh para ulama, orang yang diadili dengan cara ini dia tak lama. Dia temulah lepas pada itu lagu mana. Manusia boleh tengok sendiri macam mana keadaan dia. Hak ni hidupnya macam mana, hak ni hidupnya macam mana. Dan berdasarkan daripada gambaran kehidupan yang mereka lalui, maka sudah cukup memberikan gambaran siapa yang berbohong di dalam sumpah mulaan. Ini Islam. Ini Islam. Cantik Islam ni, comel ni. Comel Islam. Cara nak buktikan kaedah ni, kalau ikut orang lain, kalau tidak suami isteri pula, dengan cara 4 orang saksi. Ni pakai awak mari orang tayar video hitam putih dalam hotel. Lepas tu bersumpah pula. Bersumpah pula dalam masjid. Sumpah mula'anah ni suami isteri. Dia bersumpah atas masjid, bukan suami isteri. Sumpah atas masjid. Cari Quran. Duduk. Tu kita tengok dalam video tu. Dia duduk tu, dia cari Quran satu. Macam orang datang tarik Quran. Lepas tu buka pula Quran ni dia buka daripada kanan ke kiri. Dia cara letak Quran ni, buka Quran kiri ke kanan. Nampak benar tak aja pegang Quran. Begak ni. Baik. Yang pertama tuan sekalian, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, iaitu orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Dan bukan setakat masuk neraka, wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala marah pada dia, wa la'anahu, dan Allah Ta'ala laknat pada dia, lebih besar daripada tadi mula'anah tadi. Amo nak banding, buat banding. Hak tak ni laknat, ni marah. Tetapi dalam bab bunuh tu gabung kedua-duanya. Bukan setakat gabung kedua-duanya, sediakan pula azab yang besar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini nak ceritanya betapa besar kesalahan membunuh manusia dengan cara yang tidak betul, dengan sengaja. Allahu akbar. Sebab tu nyawa ini suatu kehormatan daripada Allah Taala. Sebab tu dalam Islam, seorang anak yang bunuh ayah, walaupun tidak sengaja, contoh walaupun tidak sengaja, anak ni dia bawa kereta aksiden dengan ayah, tak sengaja, maka di sana dia boleh hilang kelayakan harta pusaka. Harta pusakanya boleh hilang. Kih dia, ayah dia mati, dia bawa kereta tepuh ayah dia. Ayahnya nak pergi masjid, dia bawa balik kedai kopi macam tu, tepuh. Maka bila tengok-tengok, tak apa-apa, kalau ada unsur sengaja kau hilang. Tetapi ini bergantung kepada mahkamah pula nak putus. Tetapi dari satu sudut, dia boleh hilang kelayakan untuk menerima harta pusaka. Sebab besarnya kehormatan nyawa ini, kehormatan nyawa ini besar. Baik. Yang kedua, allazina ya'kulun riba, iaitu orang-orang yang makan riba. Orang-orang yang makan riba. Mereka yang makan riba ini disebut oleh Allah Ta'ala, allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak berdiri, melainkan mereka berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuk oleh syaitan, orang yang dimasuki oleh syaitan, iaitu dia dikuasai oleh syaitan. Dia dikuasai oleh syaitan. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut di dalam hadis, la'anallahu akilar riba wa muwakkilahu wa syahidaihi wa katibahu wa hum fihi sawa'un. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad di dalam kitabnya Sahih Al-Jami'. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut di dalam hadis, Allah Ta'ala melaknat orang yang makan riba, orang yang menjadi wakil dalam perjanjian ini, orang yang menjadi saksi dalam perjanjian riba, orang yang menulis perjanjian riba, semuanya sama, boleh pergi belakang masing-masing. Tu yang laknat. Maknanya besarnya masalah riba. Hari ini mungkin kita tak berasa mana, sebab benda ni sudah menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan Nabi sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani,
yang disahihkan oleh Albani menyatakan, "Iza zahara zina wal riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Apabila berlakunya zina dan riba, bertebaran zina dan riba dalam suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab tu kerajaan Kelantan buat pinjaman qardul hasan. Qardul hasan ni macam mana? Kaki tangan kerajaan negeri nak beli kereta 40,000, pinjam 40,000, bayar 40,000. Pinjam 40,000, bayar 40,000. Lala ni kalau kita buat pinjaman dengan bank kereta ke 40,000, kita bayar, dia akan jadi berapa? 60,000, 65,000. Nah, dalam satu sudut ini riba. Tetapi bila marinya perbankan Islam, dia ubah akad. Maknanya kita beli dengan harga, kita bayar, kita akad tu dengan harga 65,000 selalu. Memang harga ni 40,000, tapi kita akad dengan harga 65,000 selalu. Maka bila kita akad dengan harga 65,000 selalu, kita bayar ni tidak riba. Tu dari sudut akad. Sah lah dari sudut akad, tapi dari sudut semangatnya masih ada unsur-unsur riba. Halal kata halal, dari sudut halalnya tak ada masalah. Boleh lah. Kalau kata tak boleh, tak pakai kereta buat kita. Dari sudut semangat, dari sudut kita kata akadnya, beres, tak ada masalah. Hak ribanya macam mana? Hak ribanya, kita beli kereta 40,000, kemudian kita beli dengan harga 40,000, tapi kita bayar bulan, bahkan kadang-kadang bertambah, naik turun pula berdasarkan keadaan ekonomi semasa. Ini sah sebagai riba yang diamalkan oleh perbankan konvensional. Lagi kalau tuan-tuan pergi beli kereta, tak payah bayar. Dia akan letak hak Islam selalu, hak Islami Islam. Dia akan letak Islami Islam. Biasanya lagu tu. Sama ada personal loan, perumahan ke ataupun kereta ke, biasanya dia akan letak hak Islami Islam. Tapi dulu tidak. 20 tahun lepas, ketika masih belum wujudnya perbankan Islam, lagu itulah yang berlaku. Dan kita kadang-kadang tak tahu kita pakai gitu dah. Ini masalah tu sekarang. Hak mana lepas dah, hak mana sudah buat dah, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang baik. Hak mana kadang nak buat loan, buat pinjaman, pastikan hak dia buat ni tidak ada unsur riba. Kerajaan Kelantan dengan kekangan keuangan yang ada, kita buat qardul hasan, kaki tangan kerajaan yang tetap. Dia buat pinjaman, beli rumah, beli kereta. Kalau dia beli 40,000, dia bayar 40,000, tidak lebih. Ini yang dibuat oleh kerajaan Kelantan. Tapi nak buat secara besar-besaran, meliputi semua rakyat, tak mampu dengan qadar-qadar ada pada kerajaan Kelantan. Dengan qadar keuangan yang ada pada kerajaan tak mampu. Kecuali kita boleh Putrajaya, insya-Allah kita usahakan. Yang kena pegang wagai kau. Benda ni benda isu besar. Isu besar atas sekarang, walaupun apa kecil. Isunya isu besar. Kenapa? Kerana riba ini juga merupakan najis yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kita kalau orang sembelih, kalau orang bukan Islam sembelih benda yang tidak halal bagi kita, kita nak pergi dekat pun kita tak pergi dekat. Lalu kulau pasal orang melah satu melah sini, benda yang tidak halal, restoran yang tidak halal, kita nampak dia gantung barang-barang yang tidak halal di sisi orang Islam, kita tak pergi dekat dah. Tetapi sekarang kita boleh duduk dalam rumah yang dipinjam dengan pinjaman riba. Kita boleh naik kereta yang kereta ini dipinjam dengan pinjaman riba. Boleh. Tak nak berasa apa. Sedangkan orang yang makan riba ini, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, mereka telah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Mana sama? Ini nak ayat bagaimana kerajaan Kelantan ni buat. Mungkin kita berasa benda ni benda kecil, tapi besar kita sekarang, besar di isi agama. Kita tak berasa. Duk percaya ke UMNO duk pelawak ni. Ni di antara benda yang dibuat. Sebab tu perubahannya banyak tuan sekalian. Kerajaan Kelantan ni mencetuskan perubahan pemikiran. Bila Tok Guru jadi menteri besar, Tok Guru panggil ni kaunter-kaunter pengusaha-pengusaha bank yang tidak Islami, arahkan supaya dipindahkan wang kerajaan daripada perbankan konvensional kepada perbankan Islam. Bank Islam yang ada dah pada masa tu, perbankan Islam sudah ada, tetapi
kerajaan sendiri tidak menyokong dengan mendepositkan wang mereka dalam perbankan Islam. Kelantan mari. Sebab tu bagi kita, apa yang kerajaan pusat buat dah, hak molek kita terima, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hak comel, hak molek kita terima, tak ada masalah. Kita buat. Cuma kita comel lagi. Kita comel lagi. Demo duk buat gotu, buat gani. Hak molek, tak apa, kita terima. Bank Islam diwujudkan tahun 1983 lagi. Tetapi apa sokongan kerajaan kepada perbankan Islam? Mari kerajaan Kelantan tahun 90 pindahkan kepada akaun ini, dipindahkan kepada perbankan Islam. Mulalah bank-bank yang ada mewujudkan kaunter perbankan Islam masing-masing. Lah ni semua ada kaunter perbankan Islam. Tuan pergi ke Maybank ada kaunter perbankan Islam, CIMB Bank ada perbankan Islam. Semua bank-bank ni ada mengambil daripada semangat bagaimana kerajaan Kelantan pindahkan wang ke bank Islam tahun 90 dulu. Ni sejarahnya tuan sekalian, kita kena faham sejarah ni benar. Allah, kalau orang teliti sosok ni besar dasar kerajaan Kelantan. Tu belum kira lagi hak cuti 2 hari seminggu. Hak bila tu perkenal, ada orang kata nak suruh rakyat Kelantan jadi malah. Tu guru perkenal cuti 2 hari seminggu, ada orang kata nak suruh orang jadi mal. Duk tak lama kerajaan pusat cuti juga, satu pertama, satu ketiga. Nak tiru-tiru, takutnya kata kat orang. Lah ni cuti 2 hari seminggu, tak ada apa satu. Cuti orang beranak, kerajaan Kelantan perkenalkan 60 hari. Duk tak lama pusat pun tiru retak. Pusat pun tiru retak. Jadi hak mana lebih cerdik tu sekalian? Kau mana nak kan? Ni boleh make it sedikit lah. Apa nak tukar lagi? Nak tukar? Mana? Okey, nak tukar kau nak kan? Tukar ni. Nak tukar ni kena usaha. Antara usahanya esok pakai lagi kau lupa belakang. Boleh lagi kau tak ni buat kereta? Pakai lagi. Hak mana dengan kereta lepas pada kuliah ni boleh kita tolak selalu. Nampak dah ni? Boleh kita tolak selalu. Hak mana ginga basikal start dah minggu lepas. Hak jalan kaki pun start dah. Tak tahu lah ada ke tak. Jadi hak mana ginga kereta boleh pergi selalu dah. Esok pakai pergi ke himpunan kebangkitan rakyat di Kuala Lumpur. Hak mana boleh pergi kena pakai pergi belakang. Pakai baju merah, kuning, oranye, hijau. Ambillah baju mana-mana paklah ni, jangan baju biru gelap sudah. Tak apalah kata tak baju naik pakai juga, tak ada masalah. Pakai pergi ke himpunan kebangkitan rakyat 12 hari bulan 1 besok. Tunjukkan sokongan kita kepada usaha untuk menegakkan keadilan, meruntuhkan kezaliman. Tak lewi dah kau buat ni, tak lewi. Tak lewi. Dia duk guna isu macam-macam nak tukar kerajaan Kelantan. Kelantan tidak bela Melayu. Timbul sehari dua ni isu tanah Rizak Melayu. Mari isu tanah Rizak Melayu desak supaya tubuhkan Suruhanjaya diraja. Siasat isu tanah Rizak Melayu tergadai. Tuan-tuan sekalian, rujuk kepada soalan dalam parlimen dalam sidang Januari hingga April 2011. Soalan daripada YB Balik Pulau, YB Yusmadi tanya Menteri Alam Sekitar berkenaan dengan keluasan tanah Rizak Melayu di setiap negeri di seluruh Malaysia. Tuan-tuan, negeri yang paling tinggi keluasan tanah Rizak Melayu ialah negeri Kelantan dengan keluasannya 1.3 juta hektar keluasan tanah Rizak Melayu. Paling tinggi di seluruh negeri Kelantan. Maknanya apa dia? Dalam keadaan PAH mentadbir Kelantan daripada tahun 57 sampailah tahun 2013 lala ni hak kita pinjam sementara pada UMNO 12 tahun, tanah Rizak Melayu di Kelantan tidak tergadai. Hak junggadanya siapa dia? Hak junggadanya UMNO 12 tahun dia perintah Kelantan ni, dia gadah tanah Rizak Melayu. Di mana? Contohnya di Tupak. Sebuah sekeping tanah di sebelah Masjid Bandar Tupak. Tanah ni tanah Rizak Melayu tu sekarang. 50 keluarga duduk situ. Lala ni duduk bala ni. 50 keluarga duduk situ. Alih-alih tubik-tubik Rizak, tubik-tubik Gerak, atas nama seorang bekas pemimpin MCA Datuk Fu Choyong. Ingat Datuk Fu Choyong ni? Hak baca ayat Quran waktu cimu ni. Fu Choyong, tubik-tubik Gerak atas nama dia.
seorang bekas pemimpin MCA Esko Kerajaan Negeri Kelantan pada zaman Barisan Nasional dulu, rupa-rupanya dalam keadaan UMNO Perintah Kelantan 12 tahun. Ini perjuangan dia untuk bela Melayu. Lah ni orang Melayu yang duduk atas tanah itu sedang diusir keluar oleh pemilik grant. Nak kata kau nak sekarang grant ada tanah Rizal Melayu, dia batal satu tanah Rizal Melayu, keluarkan grant atas nama Datuk Fu Choyo. Ini jenayah UMNO. Sebab itulah betul benar pilihan tuan-tuan tahun 90 kita tolak UMNO pada masa tu, tak tinggal sebutir kursi. Betul-betul sungguh. Betul sungguh, tak sudah menyesal lah, tak sudah menyesal. Hak terik akan datang pun pihak RU 13 ni pun buat lagu tu juga kalau boleh. InsyaAllah. Boleh BRIM ni pakai ambil belakang. Time makah pakai rakyat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada pasal dah, tak ada pasal. Ni lah ni duk gagal tentang amanah Ajadi ni. Cuma sehari dua ni senak dia otobik isu lain lah pula. Isu kalimah Allah apa dah pula. Amanah Ajadi ni dia dapat ganda dah. Bila Tok Guru Ajadi minta sejak je. Minta sejak je. Dia duk katuk 23 je lah gila. Tok Guru Ajadi minta sejak je. Tak nyabui. Batu amal waktu bik kita Dewan Pemuda waktu bik buku ni tu sekali. Boleh ambil lagi hari ni. Amanat Ajadi versus amanat Haji Mahathir, amanat Haji Najib. Tok Guru Ajadi sebut ucapan ni dalam ucapan biasa. Dalam ucapan biasa tu sekarang, no. 32 tahun lepas, no. Yang dijadikan, yang disebut sebagai amanat. Kalau nak sebut amanat, maknanya pemimpin UMNO pun ada juga amanat masing-masing. Haji Mahathir pun ada amanat dia. Haji Najib pun ada. Haji Mahathir pun dah sebut bahawa kalau laksanakan hukum hudud, nescaya kudunglah belakang orang Islam tak maju belakang. Ini aman Haji Mahathir. Haji Mahathir pernah sebut bahawa hukum hudud tidak ada dalam Al-Quran. Haji Mahathir pernah sebut bahawa lebih baik berkawan dengan syaitan yang dikenali daripada malaikat yang tidak dikenali. Ini aman Haji Mahathir. Tak sebut lagi aman Haji Najib. Haji Najib sebut bahawa negara akan huru-hara jika Islam dilaksanakan. Tuan-tuan ambil dalam purnama hari ni pun ada. Ni. Semua kau segak penuh. Dan amanat Hajah Masyidah pun ada juga. Amanat Hajah Masyidah masa mana? Wanita boleh melacur kalau darurat. Ni metro hari Ahad baru ni pun ada pula amanat Hajah Masyidah. Orang tanya dia tentang hukum salah bukan mahram. Salah laki puan bukan mahram ni lagu mana hukum cium tangan salah laki puan bukan mahram. Bukan li kerana dia nak pertahankan pasal tubik gambar dia salah dengan Allah dengan Najib tanpa mahram ni. Dia salah dengan Najib dengan Allah cium tangan. Bukan nak pertahan hak tu dia buat salah bubuh dalam metro. Dia baca dalam metro hak tahu ni gapo dia sebut. Dia sebut hukum ni khilaf, kita kena hormati perbezaan pandangan. Dan kita kena ingat kata dia kalau salah ni tak ada syawak maka tak ada masalah. Oh berat dah. Betul lah khilaf, betul lah perbezaan pandangan. Tapi apa untungnya? Gapo gak letak perbezaan ni usuh masyarakat ni salah pula apa dalam keadaan lelah ni masalah moral akhlak ni sangat-sangat bermasalah. Imam Syafi'i rahimahullah ada hukum qadim, ada hukum jadid. Imam Syafi'i ini dia ada qaul qadim, qaul jadid. Masuk qaul qadim ni pandangan terdahulu, kemudian pandangan terkemudian. Imam Syafi'i dalam pandangan terdahulu kata dia laki puan boleh setuh. Dalam qaul jadidnya dia menyebut bahawa setuh laki puan ni batal keteru semaya. Batal keteru apa nama? Air semaya. Antara lain kenapa Imam Syafi'i melihat di Mesir pada masa itu orang ni setuh laki puan ni jadi seolah-olah merengekkan. Kakek setuh. Maka dia melihat situasi keadaan dalam keadaan setuh laki puan tu orang mula meringan-ringankan masalah ini, maka mengambil kira pandangan ataupun situasi pada masa itu dengan nas yang ada, maka dia mentafsirkan nas setuh laki puan ini haram dan juga membatalkan air semaya. Pada masa tu di Mesir, kalau Imam Syafi'i duduk di Malaysia pada ni lagu mana hukum dia berasa?
Bukan nak kata ulama ni mengubah hukum, tidak, tapi mentafsirkan hukum sesuai dengan situasi semasa. Lala ni terus kaya dalam keadaan anak boleh rogong mak, dalam keadaan sembah mahram berlaku, dalam keadaan macam-macam perkara jenayah berlaku, tiba-tiba mari seorang ulama yang namanya Hajah Masyitah boleh setuh kalau tak ada nafsu. Kau mana nak letak mana terus kaya. Hajah Masyitah ni pula dia sebut boleh setuh tak ada nafsu. Maknanya dia salingan najib ni dia tak ada nafsu. Gak dia tahu mana najib tak ada nafsu. Kalau kena mikir. Allahu Akbar. Maaf lah tuan sekalian. Nak sebut ni biar kita nampak hukum ni, nampak hukum ni. Kalau benda lagu ni bubuh dalam sahabat sebagai amanah, apa salah? Letaklah amanah. Amanah Hajah Masyitah. Amanah Haji Rahyati pun ada amanah juga. Ni tuan-tuan boleh baca dalam buku ni. Amal bubuh sasa ni. Ambil beli 10 butir letak kedai kopi UMNO. Tak ada pitih beli buku ni buat kelik ni purnama ni banyak sikit, tak kedai kopi tapek situ. Dalam purnama ni ada juga semua muka penuh. Nak cerita tu sekarang macam mana bila mereka timbulkan amanah haji adik, seolah-olah mereka terasa isu ini akan menguntungkan mereka. Akhirnya bila Tok Raja diminta sejak, maka tak nak kata gapo dah. Tak nak kata gapo. Dan isunya senyap dia ketimbul balik. Bila dia bersuara dia timbul balik. Tu saya perlu tak muka depan. Mak marilah mana-mana orang tua mana-mana. Ni tu bik muka depan utusan seorang pak cik tua ni umur 80 tahun. Dia kata dia ni seorang bekas ahli pemuda Tehla Sokpah. Terpengaruh dengan amanah haji, dia sanggup tuhuk daging korban yang disembelih oleh orang UMNO. Ada ke pemuda Tehla Sokpah ni ada ke? Tak ada. Pemuda Tehla Sokpah ni UMNO pada zaman kepimpinan Sa'adun Jubi dulu. Dia tubuh pemuda Tehla Sokpah bakal getak dia kata panjang. Pas tak ada pemuda Tehla Sokpah. Tiba-tiba tu bik utusan muka depan pemuda Tehla Sokpah. Lepas tu umur pula 80. Amanah haji adik 30 tahun lepas. Maknanya 80 tolak 50 tahun. Usia daripada masa tu dia pemuda Tehla Sokpah lagi masa tu. Weh mikir biologi kah? Nak pelawak pun. Kau mana pada kan? Abang ada ulah panjang-panjang. Mana? Ya kedua sekali allazina ya'kulun riba, orang-orang yang makan riba. Mereka juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, allazina ya'kuluna amwal yatama zulma, orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Mereka yang makan harta-harta anak yatim dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka telah memasukkan di dalam perut pedang mereka bara api neraka. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Tuhan sebut orang yang makan harta anak yatim secara zalim, mereka telah masukkan di dalam perut mereka bara daripada api neraka. Maka batu kena beringat molek orang yang diberikan amanah menguruskan harta anak yatim. Kita kadang-kadang tidak berasa tuan sekalian, tapi keadaan situasi masyarakat kita ini kadang-kadang menyebabkan berlakunya makan harta anak yatim dalam keadaan kita tidak sedar. Satu keluarga sebagai contoh, mati ayah dia, ibu dia tak kerja, harta ada sikit sebanyak. Bila mati ni buat mengatik. Sedangkan tahlil ini tidak perlulah dia buat. Kalau dia tidak mampu, tapi dah pada masa tu kampung dia tu kalau tak buat yang marah kat orang. Tak buat tanah orang, kau tanah lembu, maka buatlah dia nya. Kita pun pakat gerama, dia pun gunakan harta si mati yang menjadi hak anak-anak dia yang yatim itu untuk nak jamu pada orang hak mari ini semata-mata kerana tak sewi orang kata. Ini juga satu perkara yang besar isu dia. Lain isu dia kalau dia guna bukan daripada duit si mati,
Bukan piti orang mati. Orang mari nawak bui 50 ya, bui 10 ya ni, duit ni dia guna. Maka tu lain. Tapi kalau duit si mati di dalam Islam, duit si mati ni boleh diguna untuk beberapa perkara sahaja. Apa perkara dia? Kena uruskan pengkebumian dia. Nah, contoh bui upah orang gali kubur. Ambil piti orang mati tak apa. Piti si mati. Nah, bui upah gali kubur. Upah orang mani mayat. Upah mayat-mayat ni tak ambil waktu pun tak apa. Moga mayat-mayat tak payah upah sebenarnya. Nah, kita ni kena ngupah ni masalahnya. Nah, kalau nak upah orang mayat-mayat ni jangan ambil daripada harta si mati ni, kerana perkara tersebut tidak halal. Nah, tak halal harta si mati untuk menguruskan pengkebumian dia. Bayar orang hak mandi mayat. Bayar orang hak gali kubur. Kemudian bayar hutang piutang dia ada. Hutang-hutang dia ada sesat, bakinya adalah merupakan hak kepada waris dia. Kalau ada wasiat, selesaikan wasiat. Tak lebih 1/3 daripada harta dia. Nah, contoh tak amba kata tak lebih 1/3 ni, dia ada pitih 100,000. Nah, kemudian dia wasiat 100,000 ni, pitih aku ni 100,000, dia pun wasiat daripada 100,000 ni 80,000 kena buat markah pas sebelah rumah ni. Wasiat dia. Maka bila dia mati, wajibkah melaksanakan wasiat tersebut? Islam meletakkan wasiat hendaklah dilaksanakan tidak melebihi 1/3 daripada harta dia. Maknanya kalau hartanya 100,000, paling banyak pun boleh ambil nak laksanakan wasiat 33,000. Lepas tu tak apa kau ustaz nera tidur kau dia dalam kubur, serah pada Allah Ta'ala. Kau mana nak kena? Serah pada Allah Ta'ala. Selebihnya ialah hak kepada waris dia. Bagi kepada anak-anak kepada waris dia. Wasiat tidak melebihi daripada 1/3 kecuali dia telah hebohkan sebelum daripada dia mati. Nah, belum dia mati dia heboh dah. Tanah ni tukar nama kepada markah pak. Dia tukar dah nama. Tak nak orang lain. Maka waris tak boleh nak buat apa-apa. Ataupun dia ada anak akak, nak bui kepada anak akak ni, harta kalau dia mati piti dia tak boleh jatuh pada anak akak, maka dia heboh masa dia hidup lagi, tukar nama siap-siap masa hidup, maka hak ni sah. Waris tak boleh nak agak, boleh hidup. Dan maka ni nak sebut bahawa orang-orang yang menguruskan harta anak yatim, dia hendaklah amanah. Mereka menguruskan harta anak yatim, tunggu anak yatim sampai besar esok. Maka dalam keadaan tunggu anak yatim sampai besar, dia ambil harta ini untuk kita kata bermewah-mewah, untuk nak guna beli kereta, beli goto, beli guni, tujuan bermewah-mewah. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Yakuluna fi butunihim nara, mereka telah pun memuatkan di dalam perut mereka bara daripada api neraka. Allah Akbar tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan sekalian, jangan kita ni kadang-kadang kita bahasa hidup kita susah, ambil piti haram. Tapi ambil piti haram ini lebih menyebabkan kita susah sebenarnya. Kau susah lagi. Nah, kita lakukan rasuah. Lah ni mungkin orang tak ditek lagi 5 tahun, 6 tahun lagi subik dalam sahabat. Ni ketua UMNO apa dah bahagian di Selangor tu. Lama dah isu dia rasuah ni, tapi jatuh hukuman masuk penjara. Ni dalam keadaan kita tak menang Putrajaya. Kalau menang Putrajaya, jawab dia penuh dekat masuk penjara ni. Gurah. Lama takut gurah lah. Ada ceritanya bahawa kita jangan ambil duit haram untuk mengkayakan diri kita. Susah ni susah belakang, tapi percayalah dalam susah tu senang lebih banyak. Nabi Allah Ta'ala sebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam susah ada senang, dalam susah ada senang. Ni kita baca sama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam susah itu ada kesenangan. Sesungguhnya dalam susah itu ada kesenangan. 2 kali Tuhan ulang. Tetapi walaupun Tuhan ulang 2 kali, usri susah ni Tuhan bubuh halih lah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bila bubuh halih lah, maksudnya ia merujuk kepada susah yang sama. Tetapi mudah yusra tidak diletakkan alif lam ma'rifah. Fa inna ma'al usri yusra. Kita tak baca fa inna ma'al usril yusra. Tak. Nah, tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, yusra nilai, yusra nilai, mudah nilai, senang nilai pula. Artinya susahnya sama, tetapi mudahnya 2 kali.
Susahnya susah itulah, tapi mudahnya, senangnya lebih banyak daripada kesusahan yang Allah Ta'ala takdirkan atas diri kita. Sebab tu kita minta doa daripada Allah. Kadang-kadang kita doa daripada Allah, Tuhan tidak makbulkan doa kita, tapi Tuhan beri kok lain pula. Nah, ya Allah, berilah rezeki nak pakai kereta besar tahun ni. Tak boleh pakai kereta besar. Nah, lepas pilihan raya minyak naik serut-sengat. Tak ada nak beli kereta, tak makbul ke doa. Kadang-kadang Tuhan tak beri apa yang kita hajatkan, tapi Tuhan bagi kepada kita apa yang kita perlukan. Gapo kita perlu? Anak-anak yang soleh. Tuhan beri anak-anak soleh pada kita. Nah, isteri yang solehah, isteri yang solehah kita ada. Kita beri kepada kita keamanan. Rumah lain orang curi naik juga, malam ni naik, malam esok naik pula. Nah, rumah kita alhamdulillah selamat. Kereta orang lain kena pecah. Kalau dengar cerita orang kereta kena pecah kat Mesir tu sekalian. Nah, kadang-kadang setengah orang kena pecah kereta, ambil beg. Orang ni buat lari beg, tengok-tengok dalam beg ni ada surat nikah nombor 2 aja, dia susu atas kereta. Marah orang curi ni, mari pula kum katak belaka lima-lima cermin. Lima-lima cermin katak belaka. Sebab marah ke dalam beg tak ada laptop. Ada surat ni, nak kan dekat surat ni nak gapo dia. Tuan-tuan sekalian, nak rayaknya kadang-kadang kita dengar susah orang berat lagi kena pecah, comim kena gol, kena gol. Tapi kita alhamdulillah Allah Taala tidak bagi kita kesusahan itu. Kita minta lain, Tuhan bagi lain pada kita. Menunjukkan bertawakallah kita kepada Allah Taala dalam urusan harta yang kita ada. Berpeganglah dengan prinsip untuk tidak cari sumber yang haram. Nah, sumber yang haram. Tuan-tuan sekalian, yang berikutnya di antara orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, yang juga mereka ini diazab oleh Allah Ta'ala dengan azab yang pedih, disebut oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan yang tidak akan Allah Ta'ala bercakap dengan dia di akhirat. Tuhan tidak paling, Tuhan tidak akan bercakap dengan dia. Allah Ta'ala tidak tengok wajah dia, wala yansuru ilaihim wala yuzakkihim. Tuhan tidak ampunkan dosa dia. Walahum azabun alim. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Yang pertama, rajulun ala fadli ma'in bil falatin yamna'uhu min ibnis sabil. Seorang lelaki yang ada lebihan air, tidak diberikan kepada orang lain yang bermusafir. Ya ada air, tengok orang lain dahaga, dia tidak bagi. Kejam zalimnya dia. Apa yang dia ada dia boleh beri kat orang, tapi dia sanggup tengok orang menderita, seorang berhajat dengan hajat yang sangat-sangat besar. Contohnya orang dahaga nak pada air, dia tidak bagi air. Orang seperti ini tidak ada rahmat di dunia, Tuhan tidak rahmat pada dia di akhirat. Yang kedua, seorang lelaki yang menipu dalam berurus niaga. Dia menego, dia menipu. Dan yang ketiga, seorang lelaki bay'a imaman, melantik pemimpin, la yubay'uhu illa lidunya. Dia melantik pemimpin tidak kerana lain kecuali kerana kepentingan dunia semata-mata. Fa in aqtahu minha wafa. Kalau sekiranya pemimpin ini bagi pada dia hapuan dunia, dia akan patuh. Wa illam yu'tihi lam yafi. Kalaulah pemimpin tidak bagi hapuan dunia, dia tidak akan patuh. Ni berat. Maknanya orang yang angkat pemimpin, dia mikir dalam kepala dia kepentingan dunia saja. Dia tak mikir akhirat. Dia mikir kepentingan dunia. Dia mikir siapa boleh bagi projek pada dia. Dia tidak mikir orang ni bila ada kuasa akan buat projek-projek maksiat. Tuan-tuan tengok sambutan tahun baru ini di Selangor, kerajaan Selangor buat sambutan tahun baru, jemput pengkuliah di stadium Shah Alam tu penuh ratusan ribu. Tapi tuan-tuan tengok pula di dataran Merdeka macam mana. Timbalan Perdana Menteri nak benar rasmi sambutan tahun baru dengan berjoget, dengan berjoget dengan konsep rock dan sebagainya, siar dalam televisyen. Cuba buat perbandingan. Di Selangor, negeri Pakatan Rakyat, boleh buat program Islamik, tapi di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, apa yang dibuat oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional? Kita baru ni tak buat lah pasal bertemu dengan hujan. Bertemu dengan hujan, tapi buat bandingan macam mana? Siapa yang lebih
kita kata lebih berhak ataupun siapa yang lebih kita kata berkuasa, siapa lebih berminat untuk nak jaga moral rakyat, nak jaga akhlak rakyat. Kita boleh buat bandingan sedikit. Ini yang sebelah setakat pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa na'udzubika min sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allah